Okay, baik. Kita tengok soalan seterusnya. Dah nak habis dah ni. Tajuk rangkaian. So, soalan selesaikan masalah. Okay, kita baca. Kita ambil dulu. Sementara tu korang baca. Untuk mencari pokok yang terpendek dalam satu rangkaian, pastikan bilangan tepi yang dipilih sama dengan bilangan bucu, tolak satu dan ciri-ciri pokok masih dipenuhi. So, kita ada 6 tempat. Rangkaian di bawah menunjukkan 6 tempat yang melibatkan bayaran tol. Dalam RM, hitung bayaran tol minimum yang terlibat antara 6 tempat itu. Okay, so dia nak kita kira hitung bayaran tol minimum yang terlibat antara 6 tempat tu. So, kita ada 6 tempat A, B, C, D, F, G. Nak kena tukarkan A, B, C, D, F, G. Yes, A, B, C, D, F, G. Nak kena tukarkan kepada pokok dulu. Sebab apa kita nak? Sebab syarat dia mesti follow graf pokok. Sebab dia nak kata untuk mencari pokok yang terpendek kan. Sebab dia nak, kita nak, contoh kita nak pergi ke mana-mana tempat. So nanti korang akan ada lesen kereta. So kita ada tol kereta kan, tol yang kita kena bayar. So pertama sekali, kita nak tengok yang terpendek dekat sini. So langkah pertama, okay, kita tengok dekat sini. Kalau kita nak pergi tol minimum tak? Kita nak tol minimum. Contoh kita ada laluan macam ni, A, B, D, C, F. Maksudnya kita tak pergi ke G, dapatlah minimum. Contoh sini adalah G. So tol yang kita bayar dekat sini adalah RM4, RM1, RM2 dan RM3, RM7. So kita buang yang 9 dengan 12 dengan 8 tu sebab itu yang paling mahal kan, sebab soalan dia kata tol minimum. So tol yang minimum sekarang ni kita ada ni kan, kita buang 8 dengan 9 tu, kita tak nak bayar yang mahal-mahal tu. Kita tengah cerita pasal tol, betul tak? Okay, tetapi yang ni bukan graf pokok kan, bukan graf pokok. Sebab kalau korang tengok kat situ kita ada satu kitaran kan dekat ABD. So kita kena tukar lagi. Langkah kedua kita kena tukar graf ni. Tukar dia menjadi satu graf pokok. So macam mana nak tukar dia jadi graf pokok? Contohlah kita buang yang AD. Sebab AD tu 3. Nak buang DC tak boleh sebab dia takkan jadi satu rangkaian kan. Sebab dia kata tol minimum kan. So kita buang AD contohnya. A, B, D, C, F, G. So antara A, B RM2, antara B, D RM1,
DF ada RM7, CG RM9 dan DC RM4. Jadi yang ni barulah, maka graf terhasil ialah graf pokok. Barulah kita dapat graf pokok, and then bila kita nak kira bayaran minimum tol yang terlibat, adalah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 7 tambah 9. So tambah semua ni, kita dapat RM23. Boleh tak untuk soalan ni? Sebab soalan dia nak hitung bayaran tol minimum. Maksudnya kita, contoh kita nak pergi ke 6 tempat ni, kan? So nanti kalau korang bawa kereta, kan? So mana yang dah ada lesen kereta tu mesti akan tahunya pasal tol, kan. Sebab tol ni nampak je macam murah, kan. Tapi kalau ulang alik pergi sana mesti dah habis dah, kan. Koyak wallet tu, kan, nak bayar tol. So macam kes ni kita nak tengok, nak hubungkan antara 6 tempat tadi tu dengan syarat kita nak gunakan, nak bayar tol semurah yang mungkin. So ini kaedah dia. Ni cara dia. Boleh? Okay, salin. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 2. Lima buah komputer disambungkan seperti yang ditunjukkan dalam rangkaian berikut. Kos untuk menghantar email bagi setiap 1 MB dalam send 1 MB diwakilkan oleh nilai pada tepi. Berapakah kos minimum untuk menghantar 2 MB email kepada semua komputer? Okey. Kita nak hantar benda, kan? Kita nak hantar something, contohnya maklumat. Kita nak hantar kepada komputer contohnya. Yang ni dia macam tak tahulah komputer apa yang kena bayar, kan, untuk dalam send ni, nak hantar file. Mungkin adalah, mungkin untuk dalam corporate punya, company punya, kan. So pertama sekali, soalan dia nak kos minimum untuk menghantar 2 MB email kepada semua komputer. Berapakah kos minimum untuk menghantar 2 MB email kepada semua komputer? Sama macam tol tadi. Lebih kurang macam soalan tol tadi. Okay, jadi langkah pertama kita buang dulu yang mahal-mahal tu. Langkah pertama. Okay. Bila kita buang yang mahal, PQ 40, kan. 40, 32 ni kita buang, 37 ni kita buang sebab mahal, yang paling mahal. So kita dapat graf ni. Tapi graf ni bukan graf pokok. Kita nak dia dalam menjadi satu graf pokok, kan. Kita tak nak dia tergantung macam ni. Sebab yang ni bukan graf pokok sebab Q tak ada sambungan dia. And then kita ada kitaran dekat PST. So kita kena modify lagi. Langkah kedua, modify rangkaian ni supaya dapat satu rangkaian. Okay, contoh kat sini.
Okay, so kat sinilah baru kita dapat graf pokok. Maksudnya kita try hubungkan, tapi dalam masa yang sama kita try ambil yang paling minimum. So kita ada boleh 22 ataupun 32. So kita ambil yang murah, 32. And then dia kata cost minimum bagi 1 MB. Cost minimum bagi 1 MB, 1 MB adalah semua sekali ni 37 tambah 26 tambah 22 tambah 15 dapat 100 sen. Tapi soalan dia kata apa? Menghantar 2 MB email. So bila untuk 2 MB, bila nak 2 MB darab je lah dengan 2. So 100 darab dengan 2 dapatlah 200 sen untuk hantar email kepada komputer-komputer ni. Dengan syarat kita nak minimum kan, cost minimum. So tak nak mahal sangat. So yang ni lah cara dia. Boleh faham? Okay, salin dulu. Kalau ada soalan boleh tanya. Untuk soalan macam ni, soalan permasalahan situasi macam ni, fahamkan apa yang dia nak, so dia nak cost minimum kan. So sama macam soalan tol tadi tu, bila kita nak naik kereta ni mesti kita akan pilih jalan yang tol tak banyak kan. Sebab apa? Kadang-kadang sanggup jalan jauh tu, sebab nak elakkan tol. So dia macam tu lah. Nanti korang bawa kereta, nanti korang akan faham lah kan. Tol ni nampak je macam RM2, RM1, tapi kalau hari-hari lalu, memang mahal. So sama je macam soalan nombor 2 ni. Okay, baik. Jadi sebenarnya nak ikutkan kita dah habislah kan bahagian rangkaian ni. Kita dah tamat dah dari segi pengajaran teori dia. Baik, jadi kalau korang tengok dekat muka surat 75 dekat situ ada soalan praktis SPM kertas 1. So apa yang cikgu nak korang buat dekat sini adalah jawab ada 8 soalan dekat situ. So 8 soalan cikgu rasa satu soalan 1 minit cukup kot. 1, 2, 3, so ada 8 soalan 8 minit. Cikgu bagi ekstra lagi 2 minit. So lepas 10 minit kita akan bincangkan. Okay, try jawab dulu gunakan maklumat-maklumat yang kita dah belajar sebelum ni dari segi rangkaian. Okay, jawab soalan ni. Ada soalan boleh tanya.
Okay, baik. Okay, kita bincangkan jawapan. Soalan praktis SPM kertas 1. Okay, soalan nombor 1. Dia kata rangkaian terdiri daripada dan apa. Kan? Jadi rangkaian terdiri daripada bucu dan tepi. So jawapan dia apa? B. Jawapan dia B. Yes. Okay, nombor 2. Antara berikut yang manakah bukan satu rangkaian? Okay, mana? Kita ada jalan raya, jaringan makanan, struktur keluarga D. dengan pensel. D. Pensel di dalam kotak pensel. Yes, betul. Sebab apa? Pensel tak ada kaitan pun kan? Kalau kita tengok jalan raya, kita akan nampak rangkaian. Jaringan makanan kita akan nampak. Struktur keluarga pun kita dah nampak. Pensel apa kaitan antara pensel dengan pensel yang lain kan? So tak ada kaitan. Okay, nombor 3. Jumlah darjah bagi suatu graf ialah, kita tengok, A 2 kali bilangan bucu, B setengah daripada bilangan bucu, C 2 bilangan tepi, setengah daripada bilangan tepi. Apa dia? Nombor 3, jumlah darjah bagi suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi. Nombor 3, jawapan dia adalah C. Ingat darjah 2 kali bilangan tepi. Okey, nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan satu graf, cari jumlah darjah bagi graf itu. Okey, berapa? A. Jawapan dia? A. A. 4. Jawapan dia adalah A. Yes, betul. Ada 20. Sebab apa 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. So ada 20 dekat situ semua. Ingat sebab dia 2 kali bilangan tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kali 2 kan? So 20. So 4 jawapan dia adalah A, 20. Nombor 5, antara berikut yang manakah graf tak terarah? A. Simpan. Yes, A jawapan dia. Sebab apa nampak kan kat situ tak ada anak panah. So tak terarah ni anak panah. 6, antara berikut yang manakah graf terarah? D. Yes, yang ada anak panah itulah yang terarah. Okey. Nombor 7, antara berikut yang manakah graf tak berpemberat? B. B, sebab tak ada pemberat kat situ. Dan akhir sekali, antara berikut yang manakah graf berpemberat? D. D, jawapan dia adalah D. Right. Mantap Asafi. Betul semua? Betul. Right, bagus. Right, so itu SPM kertas 1. And then kita ada sikit lagi soalan kat sini. Cikgu nak korang selesaikan SPM kertas 2 pula. Ada berapa soalan ni? Ada 5 soalan. 5 soalan cikgu rasa try buat dulu kan. Dalam 10 minit cikgu bagi dalam 10 minit. Cuba buat dulu. Jadi kita akan bincang sama-sama. Yang penting korang kena cuba buat lah.
K1 tu untuk beginner ke? Tak kisah pun untuk Okay, cikgu bagi jawapan, nanti korang salin and then fahamkan untuk SPM kertas ni. So mana yang tak sempat buat tu tak apa, ni risau. So boleh salin jawapan yang cikgu akan bagi ni. Nak senang screenshot lah, sebab mungkin cikgu laju sikit. Sebab kita masa ada 10 minit je lagi. Okay, jadi ni jawapan untuk soalan nombor 1. Okay, screenshot dulu. Soalan nombor 2 pula. Kalau ada yang tak sempat beritahu tak sempat salin. Okay, so ini nombor 2. Rangkaian untuk menunjukkan negeri yang berkongsi sempadan.
Kongsi sempadan. Maksudnya contoh Negeri Sembilan ni dia sempadan Melaka ada, Pahang ada, Johor ada, Selangor pun ada. So itu, ini cara untuk kita lukis rangkaian dia. Okay, screenshot. Takut kalau korang salin tak sempat nak kan. Okay, soalan nombor 3. Okay, ini untuk soalan nombor 3, rangkaian yang menunjukkan sambungan antara bilik dengan ruang tamu. So maksudnya contohlah daripada bilik ke bilik ni korang nak pergi ke ruang tamu kan. So bilik 1 kena lalu bilik 2, pergi baru sampai ke ruang tamu. Contohnya. Jadi ni rangkaian yang menunjukkan dia. Okay, seterusnya soalan nombor 4.